Tahniah. Siaran ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Sihat belaka? Okey. So, hari ini kita nak belajar macam mana nak buat logo 3D. Okey, syarat utama penggunaan Windows. Satu, dia guna Windows. Yang kedua, dia pakai PowerPoint 365. Yang lain, saya tahu tak boleh. Mac tak boleh. Sebab aplikasi itu cuma ada pada Windows sahaja. Okey, so macam mana kita nak dapatkan dahulu? Okey, apa bahan-bahan rempah ratus ataupun bahan-bahan yang kita perlu sediakan untuk buat logo ni? Okay, mula-mula sekali, first sekali kena ada logo. Dan paling penting kena ada logo yang PNG, yang tak ada background lah. Kalau ada yang ada background tu sebenarnya boleh nak buang dia punya background tepi tu, tapi tak ada masalah. Tapi leceh sikit lah. Okey, tapi nak senang, guna saja window logo yang dah dibuang background kat belakang tu. Okey. So, macam mana kita nak buat? First sekali. Okey. Sebenarnya program ini namanya, kalau cikgu type dekat type here to search ni, saya besarkan sikit. Bawah ni, dekat ujung sebelah gambar window ni ada type here to search kan? Okey. So, cikgu type Paint 3D. Okey. So dia akan keluar seperti inilah. Dia kalau tengok dia punya logo seperti ini. Paint 3D Apps. Okey, ini yang pertama. Ini kita nak gunalah untuk buat 3D dulu. Tapi sebenarnya tak yang 3D pun boleh juga nak pusing. Kalau macam 3D biasa kan. Logo pusing biasa tu boleh. So, saya akan tunjuk one by one lah. Okey, ini bila dah buka Paint 3D. Okey, mula-mula bila dah buka Paint 3D, so saya jelas kot. Harap suara saya jelas saya tak ada ulangan. So, bila kita buka Paint 3D, ini adalah paparan dia. Okey, paparan dia cikgu tekan new. Okey, ini kita panggil canvas. Okey, dekat atas ni kalau cikgu tengok ada beberapa menu lah. Brush, 2D shape, 3D shape, stickers, text, effect, canvas dan 3D library. Okey. So itu yang kat atas. Okey. So contoh kalau kita buka 2D shape, cikgu akan nampak diberi dah beberapa 2D shape dekat sini. Okey. 3D shape dia akan beri macam ni. Bila tekan je dia akan berubah, sebelah kanan ni akan berubah lah. Okey, stickers. Okey. So apa perbezaan 2D shape dengan 3D shape? Okey. 2D shape. Okey, contoh saya lukis satu 2D shape. Okey. So 2D shape kalau kita tekan dekat mana-mana kat tepi, kat luar daripada ni, dia dah melekat pada canvas, cikgu dah tak boleh nak buat apa dah. Ini 2D shape. Yang boleh buat ialah delete. Kita highlightkan, kita tekan delete ataupun kita kena Ctrl Z untuk undo balik. Itu sahaja yang boleh. Sebab sebarang gambar ataupun bentuk yang berada pada canvas 2D, kita nak edit semasa dia ada bentuk tepi ni sahaja. Okey. Selain daripada itu, kalau kita dah terklik dekat luar, dia akan melekat pada ni, dah tak boleh tekan dah. Okey, itu perbezaan 2D shape. Itu 2D shape, dia akan melekat pada canvas, dah tak boleh nak buat apa dah. So kita boleh select dan kita delete sajalah. Berbeza dengan 3D shape. Okey, berbeza dengan 3D shape di mana kalau kita lukis 3D, okey. So bila 3D ada handle kat tepi ni, ini untuk atas ke bawah. Okey. Ini untuk kiri ke kanan, rotation untuk kiri ke kanan. Okey, yang ini adalah untuk rotate, pusingkan dia. Okey, ini adalah untuk pusingkan dia.
Okey, kalau kita tekan shift, dia rotation dia akan ikut 0, 15%, 30%, 60%, 90%. Dia akan lebih kemaslah sikit lah kalau tekan shift sambil rotate lah. Okey, sama juga dekat bawah, kalau kita rotatekan dia akan jadi kemas sedikit lah. Okey. Dan perbezaan antara 2D shape, okey, saya kat sini saya lukis square juga 2D shape sekejap Okey, 2D shape dengan 3D shape. Kalau 2D shape ni kita dah tak boleh tekan. Tadi saya cakap tak boleh tekan dah kan. Okey, kalau 3D shape ni kalau kita tekan balik kita masih boleh gerakkan dia. Okey, saya lupa cakap yang tepi ni adalah kedalaman dia, aksis XY dia. Z axis lah, Z axis. Kita tekan yang ini, dia akan cikgu akan nampak dia akan menjojol keluar ataupun kalau kat belakang canvas tak nampak lah. Kalau dia berada belakang canvas tak nampak, kalau dia tolak ke depan dia akan nampak kat depan. Okay, kalau dia masuk dekat canvas, ini separuh hilang. Dia akan masuk dalam canvas. So nak tolak dia ke depan ke belakang pakai yang sebelah kanan ni, sebelah kiri ni. Okey, kalau 3D view dia akan macam ni lah. Kalau kita nampak yang petak yang 2D ni dah melekat pada canvas, dah tak boleh buat apa. Yang cuma yang kita boleh gerakkan ini sahaja. Okey. So sekarang ni, yang ni berada kat belakang canvas. So tak nampak lah. Okey. Ya, ni nak play around dulu. Kita nak memahirkan dulu apa dia 2D shape dengan 3D shape. Okey. So saya harap cikgu-cikgu boleh faham. Okey, kalau 3D view ni saya off je sebab saya tak nak okey, canvas ni pula kalau cikgu pergi kat canvas ni cikgu boleh kecilkan. Sebenarnya canvas ni tak guna pun. Kalau cikgu nak buat logo, canvas ni tak guna pun. Tak ada function pun. Okey. Untuk buat 3D logo, canvas ni tak ada function sangat. Okey. Tapi dia bagi dah pixel berapa, height berapa. So cikgu nak lock aspect ratio ke terpulang kepada cikgu lah. Okey. So kita nak buat, so kita nak pergi dulu macam mana kita nak buat 3D shape. Tetapi 3D shape ni sekeping. Dia tak ada gemuk kat belakang, dia tak ada orang kata apa ni. Dia just sekeping gambar yang boleh kita pusingkan rotate dia kat PowerPoint. Macam tu je lah. Okay. So saya ambil contoh dahulu. Katakan, mula-mula sekali macam mana nak buat, cikgu pergi dekat stiker. Cikgu pergi dekat stiker. Tekan kat atas stiker ni. Bila kita tekan kat atas stiker ni, dia akan keluar satu menu dekat sebelah kanan ni. Okay. Okay, menu kat sebelah kanan ni. So dekat sini ada smiley. Ini kalau kita nak ambil stiker smiley. Yang ini kalau texture. Okey, kalau ini pula on sticker lah. Stiker sendiri. Okey. So kita nak guna on sticker, kita nak ambil yang daripada PC, kita panggilkan logo kita dululah. So kita tekan add sticker ni. Okey. So cikgu boleh cari di logo cikgu mana yang ada. Mana pula logo tu? Okay, kita ambil logo. Ini dah siap dah. Logo dia. Ini contoh lah, contoh. Okey. Tapi kalau cikgu perasan ni ada tanda right dekat sini, dia ada tambah rotation dengan ada stamp ni, ini adalah 2D. Ini adalah 2D. So macam mana kita nak jadikan dia 3D, cikgu tengok sebelah kanan ni ada perkataan make a 3D. Make 3D, cikgu tekan make 3D ni, automatiknya stiker yang kita masukkan tadi dia akan jadi 3D. So dia ada perubahan yang ini ada bentuk macam ni, ini bentuk untuk 3D. So perbezaan yang 2D tadi, dia ada gambar right dengan stamp kat sebelah ni. So itu adalah 2D. So perbezaan dia lah kalau cikgu nak kenal sama ada logo cikgu 2D atau 3D. So kalau logo 3D cikgu dah boleh pusing lah. Tapi dia sekeping je ni. Dia tak ada gemuk kat belakang. Tapi saya nak ajar yang simple dulu macam mana cikgu nak buat lah. Yang simple dulu macam mana cikgu nak buat. Okay, so saya nak cakap awal-awal kelas ini saya akan private kan lepas habis kelas. So saling betul-betul.
Ingat betul-betul macam mana saya buat lah. So saya akan tunjuk one by one step. So siapa yang awal memang saya akan bagi habis. Okay, siapa yang lambat tu sikit lah nak buat macam mana kan. Okay, so kita dah pergikan macam mana nak jadikan bentuk stiker ni. So kalau kita nak export ini sebagai 3D shape, kita dah boleh export. Sebab ini dah jadi 3D shape. Ini dah jadi 3D shape. Kenapa? Kalau kita pusing, kita boleh pusing dia. Boleh pusing atas bawah. Walaupun dia sekeping macam tu, tapi ianya adalah 3D shape. Okay. So, kita nak siapkan, ini logo paling simple. Yang ni yang paling simple dahulu macam mana cikgu nak pusingkan logo cikgu lah. Cikgu nak buat pusingan untuk logo cikgu. Okay, lepas itu cikgu pergi dekat Mix Reality. Ada perkataan Mix Reality ni, cikgu tekan. Okay, biasanya bila cikgu tekan perkataan Mix Reality ni, okay, dia akan keluar pop-up baru yang macam ni. Okay, dia akan onkan kamera secara automatik. Okay, Mix Reality dia akan onkan kamera secara automatik. Hanya cikgu perlu buat ialah offkan saja kamera ini. Tekan sekali dia akan jadi dia back belakang dia akan jadi seperti ini. Okey, logo cikgu akan berada dalam keadaan yang nampak serong lah sebab dia 3D kan. So cikgu boleh tekan mouse dekat logo tu, cikgu boleh tolak mouse. Cikgu nak keadaan dia macam mana. Nak lurus ke depan ke, tolak ke atas sikit nak bagi dia apa ni? Tegak ke. Okey. So logo cikgu sebenarnya dah siap dah sebenarnya. Okay, so kita nak, saya suka, kalau cikgu tengok dekat sini, saya suka yang ni. Yang ni dia gambar dia jadi terang sikit. Kalau cikgu tekan ni, tu nampak perubahan warna Saya tekan yang ni dengan yang ni tadi, yang ni gelap sikit, yang ni terang sikit. Saya suka gadget yang warna putih ni. Cikgu boleh tengok pula warna-warna lain yang ada diberi di sini, pilih ikut suka cikgu lah. Cikgu nak yang mana. Tapi saya suka yang ni lah. Saya suka yang sebab dia akan menaikkan warna putih. Okay. Okay, so basically kita punya logo dah hampir siap. So kita kena export dia, cikgu pergi dekat bahagian file. Cikgu tekan file. Cikgu turun, scroll over, cari save as. Okay, so type dia mesti GLTF binary. GLTF binary. So saya biasa simpan dekat desktop lah. Okay, so Mia logo sekeping 3D. Sekeping dia tak ada gemuk-gemuk Okay, sekeping saja. So saya dah namakan dia. Okay, so saya save. Sekejap je, memang dia tak berat. Dia tak ada masalah. Dia tak berat, penggunaan dia tak berat. So kalau kita tengok balik dekat sini, cikgu nampak dekat sini. Mia logo Scraping 3D ni, dia akan jadi, kalau cikgu klik properties dia. Okay. Dia, type of file dia mesti GLB file, GLB. Okay. So ini adalah 3D punya object file. Kalau selain daripada yang ini, maksudnya cikgu ada salah simpan kat mana-mana. Mesti 3D ataupun .glb file. Okay, itu yang kita kena. Tak jumpa Mix Reality? Mix Reality ada kat atas ni cikgu. Ni. Sebelah 3D view ni. Okay, selain tu daripada simpan tekan Mix Reality tu, cikgu boleh pergi dekat menu juga. Cikgu pergi dekat menu. Ada save as. Okay, pilih 3D model ni. 3D model. Ini juga dia akan simpan sebagai GLB file. Okay, simpan GLB file. Okay, 3D GLB file. Pilih yang ini. Pun boleh juga. Okay, tapi saya tak pernah guna lagi. Saya tak pernah save lagi yang ini. So, saya susah cakap.
Okay, 3D object GLB juga sama the same. Cuma, okay, and then dah siap logo ni, cikgu buka lah PowerPoint cikgu. Okay, cikgu buka PowerPoint. Okay, untuk 365, okay, untuk 365 dia ada, kalau cikgu tengok kau pakai insert ni, dia ada 3D punya apa ni, 3D model. Yang ini 3D model. Kalau cikgu punya tak ada 3D model ni, dia tak akan detect file tadi. Okay, so cikgu nak ambil insert yang ni boleh, ataupun saya drag and drop je. Saya malas nak mikir, saya drag masuk bawah, tarik atas. Okay, siap. Dah siap logo saya. Okay, yang ni pun sama juga. Yang ni pun benda yang sama. Okay, benda yang sama. Okay, so saya delete salah satu. Okay, so sekarang ni kita nak pusingkan dia. Cara pusing paling senang. Tak payah nak fikir-fikir animation pelik-pelik. Cikgu pergi dekat animation. Cikgu pergi dekat animation. Okay, dia untuk 3D, dia akan keluar menu seperti ini. Dia akan ada 3. Arrive, turntable, swing, jump dengan lift. Yang ini untuk 3D sahaja. Kalau cikgu pakai 2D memang tak akan dapat. 3D sahaja ada yang ini. File yang 3D sahaja boleh akan keluar. Bila tekan animation akan keluar yang ni. Untuk 3D saja. So saya akan pilih turntable. Turntable ni dia akan berpusing. Allah, slow motionnya lah pusingnya. Baru habis kelas Ayu. Okey. Lepas tu aku apa nak ni apa kata nak buat raptai, tak tengok ada live. Tak boleh raptai macam ni. Tak boleh jalan sekali. Okey teruskan. Pasal aku nak check. Tak apa. Jalan. Tak apa, kami tunggu. Pak Malau, kalau kau nak buat raptai boleh je, tapi tak payah live lah. Dia pasal boleh. Tak boleh. Dia tak boleh live serentak. Cuma kalau kau nak buat raptai, kau buat je raptai. Tak ada masalah pun. Bila aku masuk broadcast, aku tengok betul-betul Cikgu Zuli tengah ni. Khas untuk khas untuk. Okay, teruskan. Aku tak faham lagi. Ada yang kata cari tak jumpa tu. Cari miss reality tak jumpa. Dah cakap dah tadi. Pasal apa? Tak ada. Zaman orang tak ada. Ada di bahagian atas tu, cikgu sebelah make reality. Ada je kat atas tu. Ataupun tak boleh save as je, senang. Tak tahu, mungkin window version dia tak update. Mungkin juga. Kalau window pirate dia tak update. Windows 10 home ke? Dia pakai Windows 10 home ke? Apa Windows 10 apa je ke? Tapi rasanya semua Windows 10 ada. Kenapa tak ada? Okay, so tadi lembab sangat, macam slow motion sangat kan. So kita boleh slowkan dia punya movement dia. Cikgu pergi kat animation pane. Okay, cikgu double klik saja dekat sini. Dekat model tadi, cikgu pilih lah yang nak slow sikit, 5 second ke 3 second, 1 second. Kalau ambil 1 second babak laju Cuk. Okay, siap. Laju no. Okay, kalau saya biasanya tukar timing dia, saya tarik balik kat sini. Durasi tu saya tarik 10 second. Saya set 10. Maksud length dia, pergerakan dia dalam 10 second. So tak adalah terlampau laju, tak adalah terlampau perlahan. Bagi saya ngam-ngam soy je. Okey. Bila dah siap, okey, cikgu boleh save ini sebagai video kalau cikgu nak. Tapi untuk 365, kebaikan dia ada export jadi GIF. Okey, so cikgu pergi file. Okey, pergi file. Scroll over ke bawah, cari export. Okey, kalau macam saya punya lambat sikit baru dia naik. Create animation ni lambat sikit. Dalam 2-3 second baru dia naik. So saya akan tekan create animation GIF, animated GIF. Okey, medium ni saya akan ambil large lah, paling besar, extra large. Full HD 1080p. Lepas tu saya akan tick bahagian make background transparent. Okay, saya akan tick make background transparent. And then saya akan create GIF. So dia akan tunggu. Okay, sekejap lupa. Save dulu, simpan dekat sini. Yang transparent tu tadi ada juga yang 2-3 orang PM saya, Cikgu Zuli. Ada. Yang pasal transparent GIF tu kan. Bukan tadi lah, dulu ni pun ada. Benda tu tak wujud. Kalau benda tu tak wujud, kita kena update tu.
Kalau Sebab update aku- tak aku- mau juga, kalau Tukar- update tak tukarlah. mau juga, ya kalau update tak mau juga kena buang balik 365 tu, download yang terbaru punya 365, tapi pakai lesen pula. Tukar lesen baru. Pakai email yang sama lah. Pakai tak boleh email yang Pak sama Manau. lah, lesen baru. Aku dah buat Tak dah boleh? itu, tak edit. Ada Dia kena satu pakai komputer lesen aku baru buat tu. itu. Aku buat itu ada yang tak jadi. Aku tak tahu kenapa dia punya Ya, trigger. walaupun update tak jadi. Betul, Ha-ha. saya setuju tu. Bukan update. Dia aku suruh remove. Aku remove 365. Aku dah suruh Aha. remove. Install semua. Aku Aha. install semua. Mana Microsoft punya aku semua dah suruh install semua. Takut ada yang berlapis. Ya. Lepas tu aku suruh install yang baru. Tetap tak boleh guna. Aduh, pening Yes. juga aku kat situ. Tak semua akan muncul tu yang kita boleh tick make it transparent tu. Tak semua. Okey, Tapi aku kena dah. 2019 tak ada. 2019 minta maaf tu, memang tak ada. Aku rasa sebab itu kemungkinan besar dia pakai Saya apa? update Juli, saya update, lepas saya update saya tengok dia ada. Maksudnya masa mula-mula saya install, dia tak bagi sekali dengan benda tu lagi. Tak ada lagi, tapi GIF dah ada. Transparent belum. Lepas tu saya update dia akan muncul. Okey, so kalau cikgu tengok dekat sini dia dah jadi video GIF. Buktinya, tunjuk buktinya. Kecilkan sikit. Okey. Ni besar video dia ni. Ini GIF file, kalau cikgu tengok sini GIF file, dia akan sentiasa rotate lah. Dia akan sentiasa berjalan sebab dia GIF ni dia akan looping dan looping. Okey. So GIF file ni cikgu tak perlu pening, dia dah tak ada background. Kalau cikgu tengok letak kat sini pun dah tak ada background, kat sini pun tak ada background. Ini kita panggil GIF transparent. Okey. Ni GIF transparent lah. Okey. So siap satu bab di mana cikgu nak buat, orang kata nak buat logo yang berpusing paling mudah. Cikgu tak perlu nak pakai apa-apa program yang pening-pening. Just 2-3 klik pun dah siap lah. 2-3 klik pun dah siap. Ya, tapi logo ni sekeping. Okey, so kita nak masuk pula logo yang berkeping-keping. Berkeping pula dah. Yang ada body lah, ada body yang gemuk sikit. Okey, so saya turunkan yang ni dulu. Saya pergi masuk balik yang 3D ni tadi. Okey, so apa yang kita kena buat kalau kita dah letakkan stiker yang ni stiker. So saya nak ambil yang berbeza sedikit lah. Logo yang sedikit berbeza lah. Kita cari logo yang sedikit berbeza. Di mana dia? Logo aku buat semalam ni. Lagu kita ambil logo petak lah, logo petak. Okey. Saya akan tunjukkan macam mana kalau petak macam mana nak buat, kalau macam mana bulat macam mana nak buat. Alamak lupa aku tak. Kalau yang bukan bulat bukan petak lagi ke? Lain lagi susah. Kalau petak dengan bulat ni boleh senang lagi lah. Mudah lagi. Pak Malau tu, tak bulat tak petak. Tak bulat tak petak jangan salahkan lazim lah. Tapi boleh, tak ada masalah. Tapi leceh sedikit. Tapi tak apa. Okey, so sekarang ni kita tengok dekat canvas ni, saya tersilap. Bila saya masukkan stiker, saya tak make a 3D, dia jadi lekat dekat 3D view ni. Nampak dia dah lekat pada canvas. Okey. So tak boleh. So kita delete dulu. Okey. Saya masukkan balik logo ni, saya make a 3D dulu. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Laptop saya ni kadang-kadang pelik. Mungkin Pak Malau dia terbalik dengan saya. Saya kalau saya tekan tekan shift, dia jadi distort. Okey. Kalau Pak Malau tak, tu yang pelik sikit lah. Okey. So sekarang ni kita tengok sekarang ni logo petak. Ni logo petak. So kita tengok bahagian 3D shape. Yang mana satu petak? 3D objek yang sedia ada ni ada cube, sphere, hemisphere. Okey, so kita tengok ni mana satu yang petak. So kalau ikutkan cube lah yang paling dekat dengan petak lah, cube yang paling dekat. So kita akan pilih cube dulu. Okey, ya.
Makan ni buat malam. Yelah Tengah kelas 8 makan. suku ni mana dah makan. Dah ambil kelas putra. Nanti kelas putra sini hari. Saya buat besar dulu lah. Saya buat besar. Okey. So, kalau cikgu tengok sekarang ni petak. Okey. Kalau cikgu nak samakan dia boleh terpulang. Kalau tak nak pun terpulang. Okey, tak ada masalah pun. Tapi kalau boleh ukuran dia kena sama lah. Atas bawah dia kena sama. Nanti apa logo tu pula apa distort. Distort. So, ambil lebih kurang sama. Okey, kalau susah sangat, yang ini susah sangat nak ni, cikgu pergi ke depan petak ni, cikgu tekan yang ni. Cikgu tarik ke depan sikit. So kalau cikgu yang ini dah jadi belakang dia, cikgu boleh rapat-rapatkan dia, tengok betul tak betul. Puduhnya tak betul dia, tarik sama sikit. Okey, bawah ni samakan sikit. Okey. Lebih kurang. Ini cara yang pertama. Okey, tetapi kalau kita pusingkan logo ini, alamak tebalnya cikgu. So macam mana kita nak nipiskan dia? Okey. Macam mana cikgu nak nipiskan dia? So ada beberapa cara. So cikgu nak nipiskan macam mana? Okey, macam saya yang ini yang ini depan tadi kan. Okey, saya rotatekan dulu jadi 90 darjah. Ada handle kat atas ni. Okey. Handle ni saya tolak je ke bawah. Okey. Lepas tu yang ini tadi saya pusingkan balik. Lama. Okey. Yang ini saya pusingkan balik, dia akan jadi 90 darjah balik. So dia dah nipis. Nampak? Dia dah nipis. Okey. Itu cara yang pertama. Katakan cikgu malas tak guna yang diberi ni, cube ni. Okey, kita boleh guna lagi satu, kita lukis. Iaitu cikgu gunakan. Okey, cikgu pergi kat 3D shape. Cikgu ambil yang ini. Sharp edge. Okey, sharp edge ni. So, kalau saya nak zoom, saya tekan control, saya roll mouse, dia akan zoom. Ataupun cikgu boleh naikkan atas sini. Ni pun zoom juga. Sebelah 3D view ni ada handle kan. Ni untuk zoom juga. Okay, saya pakai mouse je lah, senang. Okay. Tekan sekali, dia akan jadi bulat. Okay. Lepas tu jangan tekan apa-apa. Dia akan nampak ada garisan. Garisan ni. Cikgu cari ujung dia pula. Buat cikgu klik lagi sekali. Dia akan titik kat situ. So handle ni akan lurus. Jangan lepas tau. Tik sekali je. Mouse tik sekali je. Okay. Tapi macam tak berapa nak kemas. Pendek. Okay. So dah siap belakang ni tu. Cikgu nampak? So ini yang kita lukis tadi. Yang ini yang original. Okay. So petak dia lah lebih kurang sama lah. So it's up to you cikgu nak guna yang mana. Terpulang kepada cikgu. Tak ada halangan cikgu nak guna cara A atau cara B. Itu hak cikgu. Okay, dengan syaratnya tekan mouse sekali lepas. Pergi tarik ujung, tekan mouse pump, dia akan lock kat situ. Itu cara lah. Okay. So sekarang ni kita nak pergi pula. Sekarang ni tengok belakang ni tebal kan, agak tebal. So cikgu nampak handle kat atas ni. Handle ni. Okay. Cikgu boleh turun kecilkan, nipiskan sikit lah yang cikgu nak. Okay, so saya dah nipis kat situ. So, saya patahkan balik, 90 darjah balik. Okay. So kalau saya pusingkan gambar ini, dia dah cantik sikit lah, ketebalan dia. Okey lah, boleh lah. Ketebalan dia, boleh lah. Okay, so cikgu nak tebal ke, macam mana nak nipis ke?
dekat belakang logo ni cikgu. Cikgu nampak tepi ni, ini kita panggil Z axis portion. Cikgu tekan ni, cikgu akan nampak perbezaan dia. Kalau cikgu tarik tolak ke depan, dia akan ke depan. Cikgu tarik tolak ke belakang, dia akan pergi belakang. Okey. So sekarang ni saya nak samakan warna ni, saya nak warna ni warna merah. So saya nak samakan warna ni warna merah. Saya tekan dulu box yang 3D saya buat ni. Dekat bahagian atas ni ada edit color. Ada berkata edit color. Okey, saya tekan edit color tu. Okey, saya pergi picker. Saya pilihlah warna merah. Picker warna merah. So box saya ni, kenapa saya nak pilih warna merah? Sebab outline ni saya nampak di warna merah. Kalau cikgu nak tukar warna putih ke apa, terpulang, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni dah siap cetak ni. Yang ini dia dah tak guna dah. Yang ni cikgu boleh tekan. Cikgu tekan delete je, buang sementara waktu. Okey. So kita dah dapat petak yang kita nak. Seterusnya cikgu pergi balik dekat stiker. Okey. So sekarang ni bila cikgu pilih stiker ni, dia akan automatik melekat pada box ni. Weh, hilang tu. Tulisan warna merah. Merah dengan merah. Stiker tu rupanya dekat situ bukan putih, Cikgu Zuli, dia transparent. Transparent, jadi saya rasa kena pakai warna putih lah. Warna putih. Betul lah. Warna putih. Yang kotak 3D tu kena warna putih. Warna putih, kita ambil warna putih. Ataupun kita ambil warna grey lah, warna grey. Warna grey. Okey. Nak kata putih tak putih, nak kata coklat tak coklat lah. Okey. So sekarang ni saya ambil balik stiker. Saya masukkan balik stiker dalam ni. Baru nampak rupa je. Sebab dia transparent tu, dia bukan warna putih. Okey. So saya, kalau cikgu tengok, ini adalah 2D Stiker ni dalam bentuk 2D. Kalau tekan yes, dia akan melekat kat belakang ni. So kalau ni edit lah. So cikgu kena buat berhati-hati lah. Okey, gambar dia, gambar kat tepi ni. Kat sini pun dah cantik. Okey, comel dah. Okey. Kalau cikgu nak besarkan sikit pun boleh. Sebenarnya kalau cikgu tarik macam ni. Cikgu nampak Saya tarik macam ni. Dia akan pergi ke tepi. Sebenarnya, okey, sekejap. Saya tunjuk. Dia tak hilang. Dia tak hilang sebenarnya. Saya akan tekan yes. Saya tekan okey. Saya pusing, nampak warna merah tu ada dekat sini. Dia menganjak ke belakang. Nampak? Okey. Saya Ctrl Z, saya ambil stiker balik. Stiker kecil sangat kot, saiz dia. Cikgu punya cikgu Armour tu kecil sangat kot. Resolution dia kecil sangat kot. PNG dia kecil. Cikgu save PNG kecil. Tengok size resolution dia. Buka kat PowerPoint, besarkan sikit, besar sepenuh-penuh slide tu, save semula. Saya pakai Photoshop, saya pakai PowerPoint, dia kemas. Kalau pakai Photoshop, tengok ke resolution kat Photoshop cikgu buat besar mana? Okey, dalam dah cantik. Okey. So sekarang ni yang kat depan ni dah siap. Kita nak pergi ke belakang pula. Cikgu pergi Y axis rotation ni. Cikgu pusingkan dia untuk ke belakang pula. 180 lah. 180. So sekarang ni kita pilih balik kita punya stiker ni. Kita masukkan stiker dia. Okey, so stiker ni sekarang ada dua cara. Cikgu nak yang macam ni juga, yang sama, ataupun cikgu nak flipkan dia, tukar. Cikgu nampak dekat stiker setting ni ada flip yang ni. Okey, kalau cikgu tekan yang ini, dekat ni akan jadi terbalik. Tulisan ni jadi terbalik sebab dia flip, tukar. Okey, tapi saya tak suka tukar-tukar ni, saya nak biasa-biasa saja. So depan belakang dia akan pusing nampak benda yang sama. Okey. Tapi cikgu nak flip, terpulang kepada cikgu tak ada orang marah pun. Ikut suka cikgu, logo cikgu, tak ada orang nak bising. Okey, logo cikgu tak ada orang boleh marah cikgu.
Okey, ngah masuk elok. Tepi ni. Okey. Oh, dia ada putih sikit lah tu. Okey, cantik. Tapi belakang ni jadi warna, sebab kita pilih warna kelabu tadi kan. Terus jadi warna kelabu kena warna sikit. Tak apalah. Bukan logo aku, tak masalah. Okey, so kita dah siapkan logo kita. So kalau kita pusing, cikgu nampak dia dah ada bentuk 3D. Okey, dia dah jadi bentuk 3D. Okey, cuma ada kecacatan sikit kalau cikgu tengok dia punya tepi tu macam cacat sikit. Tapi kalau cikgu nak abaikan, boleh abaikan je, tak ada masalah. Okey, sebab yang ni dia tak penuh ke tepi. Kalau tebalkan lagi, dia cacat banyak tak? Cacat banyak tak? Tebalkan sikit. Tebalkan. Lagi besar cacat dia. Nampak? Lagi besar cacat dia. Kalau nipis, okey sikit. Tapi sebenarnya tak ada masalah kalau cikgu rajin. Ni cerita Warna. kalau rajin lah. Ambil Okey, pergi kat brush ni, warnakan balik. Warna merah. Nak pakai apa? Oil brush. 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 Merah. Warnakan. Ya. Tak boleh. Lebih kecil Dia, ni oil. Yang ni je. Kecilkan sikit dia punya ni besar tak? Warnakan. Pusing belakang pula. Siap terlebih. Oh sangat dia punya ni. Brush dia. Thickness dia. Sekejap. Oh, sebab penuh. Dia penuh dekat corner tu Sebab pakai feel. Kena ambil beras Aku buat tu macam mana tu okey je. Dia warna kat situ je. Kena pakai brush juga. Okey. Kena pakai brush juga. Color boleh pink juga, sama juga. Sekejap ke depan. Lebih kurang lah. Malas aku nak buat. Cikgu pandai-pandai lah cikgu buat tu. Kalau cikgu rajin. Okey. Saya tak rajin. Saya malas. Okey. So, cikgu pergi dekat mix reality. Macam tadi juga cikgu pergi kat mix reality. Offkan kamera. Offkan kamera. Okey, bagi dia tegak-tegak, betul-betul tegak. Okey, pilih yang ini, color, file, save as. Sama cara macam tadi. Okey. Cikgu jangan risau walaupun laptop cikgu lama, tetap dia boleh. Okey. So logo cikgu dah siap. Cikgu boleh 3D kan dia nanti macam animation yang macam yang pertama tadi. So ni dah jadi 3D dah. Ini dah jadi 3D dah. Okey, cuma kat bawah dia tu tak bercantik. Kalau cikgu nak warna, cikgu warnakan elok lah. Okey, dia tak berapa nak comel, cikgu warnakan pakai apa ni, paint tadi, cikgu dah warnakan.
Okey, itu cek kalau yang bentuk okey. Tadi kalau yang stiker yang bentuk petak, kalau bentuk bulat ni lagi mudah. Kalau bentuk bulat ni lagi senang. Nak bulat dia punya bulat ni equal. Sama besar. Lagi senang. Okey. Tekan make a 3D dulu. Okey, so saya akan guna 3D shape, saya akan ambil sphere. Bukan sphere pula dah. Apa ni? Silinder. Ini untuk sharp edge untuk sharp edge. Kalau saya gunakan silinder, okey, saya ambil nipis dia tebal ni je. Saya nak nipiskan dia je. Okey, lepas tu saya pusing kat tepi ni 90 darjah. Okey, cikgu nampak dia punya bentuk logo sama dah. Okey. Tapi disebabkan ini bulat, so saya tak pening sangat lah. Saya nak besarkan sikit pun boleh. Nak tak sama besar yang ini pun tak apa. Logo ni memang dah bentuk ngam-ngam bulat. Dia masalahnya kalau cikgu punya logo telonjong. Dia tak sama saiz. So ada masalah sikit lah. Kalau dia bulat macam ni, amat mudahkan kerja. Okey. So saya dah dapat dah. So saya perlu masukkan stiker balik ke dalam. Aku nak masuk ni. Nak buat raktai. Alright, bye. Nak masuk studio lagi satu. Alright, okay. Boleh je. Okay, bye. Okay, so kita nak tambah stiker Mia ni. Yang bulat memang mudah sangat lah. Suai siap. Okay, siap. Belakang ni pula 90 darjah juga. 180, sorry, 180. Bagi stiker, ambil logo. Okey, katakan cikgu nak letak logo lain. Cikgu nak letak logo lain. Katakan cikgu rasa nak tukarlah logo belakang ni, tambah logo lain. Katakan saya nak ambil logo Ayu. Lagi logo Ayu. Ayu. Mana pula logo Ayu? Okey, ni logo Ayu. Tapi logo Ayu ni masalahnya. Alamak. Logo Ayu yang ini, dia punya ni ada putih kat tepi ni. So saya nak buang putih tu, saya boleh guna magic select. Tekan next. So sekarang ni warna hitam ni dia akan buang. So saya akan tekan add. Ya, ni remove. Kira macam remove background jugalah. Okay, remove. Ni nak add background, nak add yang mana kita nak simpan. Yang ni nak remove ni mana yang kita nak buang. Macam tu lah. Okay, lepas tu tekan done. So dah hilang dah dia punya tu. Lepas tu saya akan pilih make a 3D. Lepas tu saya akan make a sticker dulu. Sebab yang tadi, yang ini tak ada ni. So saya tekan make sticker. So dia akan berada dalam sticker lah. So kalau dalam stiker yang ini, akan juga nampak dua perbezaan ni. Yang ini dua ni tak ada putih, yang ini ada putih. So saya ambil yang tak ada putih lah. Okey cikgu, saya tak boleh nak baca komen sebab saya seorang je. Okey, so cikgu tengok je lah. Okey, so dah siap. Okay, so logo saya ni ada dua bentuk. Satu Mia, satu lagi Ayu. Ada dua. Adalah dua logo saya depan belakang yang berlainan. So kalau cikgu nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tak dosa pun. Okay. Two ceiling with two faces. Two faces ceiling. Okay. Okay, dah siap. Bagi mix reality juga. And then off kan.
file, save as. Sorry. Nak betulkan dulu logo ni. Logo ni bagi tegak. Bagi tegak. Bagi nampak tegak. Save as. Okey. Ya. Dan Ayu. Ya, dan Ayu. Lupa nak tekan warna putih juga lah. Okey, saya turunkan. Ada Mia dengan Ayu. Mia dan Ayu. Okey, so yang ni cikgu boleh tambah animation. Turntable. And ni 10 second. So, dia jadi pusing macam tu. Okey, so dah pusing berpusing ni, siap lah. Logo berpusing, berputar. Okey. So sekarang ni kita back balik dekat sini. Okey, ada soalan kata macam mana nak nipiskan sikit. Okey, so kalau cikgu nak nipis, cikgu kena pusingkan dia. Dekat mana cikgu nak nipiskan? Okey, so cikgu nak nipiskan kawasan ni, cikgu tekan yang ni. Yang ni besar, tarik ni besar, dia ada petak bulat ni. Okey, ni handle dia. Okey, handle ni cikgu boleh kecilkan. Alamak, tu balik. Okey. Ini nipis lah sikit. Nak tebal cikgu tebalkan. Saya tebal sikit, nak tebal. Gemuk sikit. Macam Candy Crush. Okey. Sorry. Okey. So, sekarang ni kita nak masuk logo yang susah sikit. Kita ambil logo Ayu ni. Ayu pada. Okey, logo Ayu ni kan. Kita tengok logo Ayu ni, masalah sekarang ni, kalau cikgu tengok, logo dia ni bukannya petak, tapi dia ada segi. Okey, kalau dekat bahagian 3D shape ni tak ada. Tak ada. Macam mana nak buat Okey, so apa yang cikgu kena pilih ialah yang bahagian atas ni. Cikgu pilih sharp edge. Okey, ini kalau cikgu nak sharp edge lah. Okey, biasanya saya akan zoom in. Saya akan zoom in sebab senang nak nampak. Okey, lepas tu saya akan ambil satu titik. Saya ikutlah perlahan. Ikutlah perlahan kat mana aku nak pergi. Okey. So kalau kat sini dia tak boleh nak pergi dah kan. So cikgu turun ke bawah. Ada kat bawah ni kat cikgu nampak. Dia ada warna hitam. Ada handle kat warna hitam ni. Okey. Kalau cikgu pergi dekat luar daripada ni, dia akan jadi warna kelabu. Yang ni kalau cikgu letak kat sini jadi warna kelabu. Kalau cikgu dekat kat dia jadi warna hitam. Okey. Dekat warna hitam ni lah cikgu boleh tarik dia untuk ke tepi sikit. Sambunglah lukis. Kalau ini pula, tolak atas ni pula. Yang tepi ni pula. Okey, ngam. Tak ngam-ngam pun tak apa. Tak dosa. Buatlah perlahan-lahan sampailah dapat shape yang cikgu nak. Tapi kerja ni kerja teliti cikgu. Dia bukan kerja sempoi-sempoi. Dia kena ada pengalaman, dia kena. Saya pakai mouse ni Jangan kata saya pakai Yuyan pula, saya pakai mouse je. So dia kena teliti, nak lengkok ni yang bahaya sikit. Lengkok ni lah kalau cikgu nak berhati-hati sikit sebab lengkok ni silap-silap bulan jadi terlebih. Dan ini memerlukan kemahiran dan pengalaman yang agak tinggi untuk cikgu buat. Kalau cikgu dah biasa guna Illustrator ke Photoshop ke suka lukis-lukis tu dapat lah. Tahulah cara saya buat ni. Kalau cikgu tak nak zoom mata cikgu terang, benderang lebih dari saya tak apa. Tak payah zoom tak apa. Kalau saya ni tak nampak. Kena zoom.
asyik tengok screen laptop je. Last sekali dah mata pun dah tak ni lah. Kalau cikgu logo cikgu bulat, petak, sempoi. Easy, senang. Dapat logo macam ni Sadaqahul Azim. Menangis tak berlagu. Boleh je, tak ada masalah pun. Rajin je lah, kena rajin. Rajin tracing je. Kalau dekat curve tu dia punya tracing kena dekat-dekat sikit. Kalau yang jauh-jauh tu tak apalah, nak buat jauh-jauh sikit. Tak adalah nampak lari sangat dia punya bentuk nanti. Makin dekat makin cantik smooth cikgu punya bulat. Itu saya cakap. Kalau cikgu buat jauh-jauh macam saya ni kan tak berapa smooth juga. Okey. Kalau logo cikgu curve pelik-pelik memang sakit sikit lah. Tu saya tak dapat tolong lah kalau logo cikgu curve pelik-pelik. Kalau cikgu nak curve, cikgu punya logo curve pelik-pelik, saya sarankan guna teknik yang pertama yang mula-mula saya ajar tadi. Tak payah nak bentuk bulat, tak payah nak bersegi-segi sangat lah. Logo tu dah susah nak buat kan. Cara saya mula-mula tadi itu sesuai kalau logo yang pelik-pelik. Tapi dia tak gemuk lah. Dia tak gemuk. Memang dia akan ambil masa sikit untuk siapkan. Lagi susah logo tu, lagi lambatlah cikgu nak siapkan. Sebabnya, cikgu tahu-tahulah logo susah. Logo senang, satu-satu je. Yang tadi yang kita buat sekejap je. Kalau aku pilih logo ni, dah susah ke aku. Tak ada yang senang je. Ajar yang susah, buat yang susah. Sikit lagi. Sampai dah. Nak sampai ke penamat dah.
Kalau cikgu nampak petak-petak tu sebenarnya tu dah pixel. Yang petak-petak ni dah pixel. Okey, dah cantum. Okey, dah siap. So cikgu nampak dia dah ada 2. Ni 2D ke? Oh, aku tak buat 3D tadi lupa. Okey, dah siap. Dia punya bentuk, cikgu boleh tambahlah stiker kat dalam dia. Okey, tambahlah stiker. Bagilah besar stikernya. Okey. Ya, depan. Rotate. Ke ini aku buat pusing. Dia jadi belakang terbalik. Kalau saya tekan shift yang ni dia jadi short. Pak Malau punya job. Aku tak tahu kenapa jadi macam tu. Okey, yang ni stiker terbalik, yang ni stiker tak terbalik. Okey. So dah siap. Kalau cikgu nak nipiskan, nipiskan. So siaplah logo. So yang ni cikgu macam biasa tadi, cikgu boleh save. Mencabar penjangan mata. Tak boleh. Sebab masalah sekarang ni, kalau cikgu combinekan, contoh saya bagi contoh. Ni petak kan. Petak. Ini logo petak. Katakan ni logo petak. Lepas tu lagi satu logo cikgu, silinder. Kalau warna nampak sikit. Warna biru. Okey. Kat sini cikgu nampak cantik. Cikgu ambil je review. Kalau tengok betul-betul. Ini tak sama. Kalau macam ni pun sama. Dan cikgu kalau nak letak stiker, katakan kita ambil separuh. Okey. Tapi kalau cikgu nak masukkan stiker kat dalam ni, dalam stiker IU dekat atas ni dia berbeza. Kat bawah ni dia akan jadi bawah ni, kalau kat atas dia jadi melain pula. Nampak? Dua tempat yang berbeza. Itu masalahnya. Macam mana nak buat? Nak gabungkan tak boleh. Okey, so memang tak boleh lah kalau nak gabung dua bentuk. Itu je sebenarnya cakap. So cikgu ikutlah sebiji-biji macam tadi. Ayo. Ikutlah sikit-sikit. Ada kat bawah. Oh, abang ni. Kita berhati je kat bawah. Orang tak buka kunci. Nak buat macam mana? Aku orang ni, Pak Malau dah keluar, dia ada meeting kat sebelah. Oh, patutlah. Okey. So dah siap dah shape untuk A dengan tu. Okey.
So cikgu boleh cuba buat jap. Aku nak pergi ambil air dahaga pula. Cuba buat kejap dandan lah, aku masuk dia keluar. Okey, cikgu boleh cuba boleh cuba. Mudah je. Dengan lagu ke? Oh, nak naikkan komen tak boleh saya ni. Suara saya dengar tak suara saya? Jika tak ada 365 memang tak boleh buat je. Tu masalah tu. Sebab 2019 rasanya tak ada paint 3D. Lagu Hindustan satu. Saya letak dua logo depan belakang. Yang belakang tu tulis klikkan juga memandang sisi. Boleh juga. Sebab dia istilahnya dia tampal tau. Stiker tu. Dia macam kita tampal stiker. Kalau rakan-rakan tengok yang saya punya pun. Kita depan belakang tu. Satu lagi bila kita tampal. Warna tu tau. Warna tu dia warna kat celah tu. Dia tak sekata. Kita boleh warnakan. Kalau save secara lain tak. Kalau save secara lain tak Kalau tak ada GIF animated. Nak save macam mana? Nak save. Ini cikgu dia dah tunjuk ke masuk dalam PowerPoint? Belum kan? Dia nak lagu Hindustan apa? Tiba-tiba. Tak tu tanya tu save. Cikgu dia tak export lagi ke ni? Tak tunjuk lagi dekat PowerPoint? Dah tunjuk? Dah 3 kali lah aku tunjuk. Oh. Dia masuk lambat lah. Save secara Okey, lain. tak apa. Tanya. GIF ni bagusnya dia dah terus jadi dan dia tak ada green screen bagai lah. Maknanya tak perlu nak buat hijau. Tak perlu green screen. Tak perlu green screen. Contoh saya masuk dalam ni. Ini hasil Cikgu Zuli ni. Ini hasil tunjuk ajar Cikgu Zuli lah ni. Dah lah logo susah nak buat. Dah lah logo susah kan. Kena lukis. Ini contoh kalau logo susah. Kalau bulat, petak, sfera, bentuk yang dah ada dalam bulat, petak senang. Senang lah. Tapi kalau bentuk pelik-pelik, cikgu kena trace lah. Macam Cikgu Zuli buat tadi. Saya baru siap sanggup. Okey, sekarang ni ialah logo untuk buat bantal. Okey. Untuk bulat senang. Untuk bulat senang, cikgu pergi dekat 3D Shape. Cikgu ambil sphere. Sphere ni bentuk bumi. Okey, bentuk bumi. Sphere ke sfera? Sfera. Bahasa Jawa ni sphere. Oh, lupa kita orang Jawa. Bahasa Jawa ni sphere. Kalau bahasa Melayunya sfera. Okey. Boleh tak ajar cara save paling tinggi? Oh, dalam tu lah. 1080 nama. Ajar paling tinggi. Dia nak kata paling tinggi, dia tengok pada gambar kita ni. Gambar kita pecah. Gambar kita ni pecah. Gambar ni pecah. Dia akan jadi pecah. Ya, aku cuba kecilkan. Sebab tu kawan-kawan, stiker pula. Logo kita tu kita ambil yang paling baik. Jangan yang kita dah save jadi 480 ke apa ke. Bila dia blur, stiker sebab dia konsep dia tanpa stiker tau. Kalau stiker tu sharp, insya-Allah sharp. Sebab bila masuk ke PowerPoint tu kita boleh buat 1080. 2000 jadi kali 2000 dia 2262 2262 pixel. 2000. Ya. Betul juga tu. Logo Ayu yang ini 192 988 juga. Okey. Ayu ni kecil sikit. Dia bukannya asal kan. Tapi kalau kita sendiri yang buat, kita punya maksudnya kita transfer jadi JPEG ke, kita jadi apa nama ni? GIF ke, PNG ke. Kita save yang paling baik lah. Betul. Stiker tu 2D atau 3D? Stiker dia asal dia 2D. 2D Mira. Stiker asal dia 2D. Stiker asalnya 2D. Okey. Kita tampal tapi stiker
Guna dia, cikgu faham stiker maksudnya kita nak tampal. Kalau cikgu tampal, okay, stiker ni, ya, logo ni. Ni stiker ni. Okey. Kalau cikgu berada dekat luar kanvas, dia akan tampal dekat belakang kanvas putih ni. Kalau kita masukkan dalam sfera, cikgu nampak perbezaan dia? Nampak? Okay, Dia tampal dalam sfera ni. Dia mengikut sfera. Dia mengikut sfera ni. Okey, cikgu keluarkan dia akan berada dekat luar kanvas putih. Stiker ni, cikgu guna anak cikgu punya stiker lah. Cikgu fikir stiker kat rumah cikgu lah. Stiker kat rumah cikgu. Ni botol air anak, cikgu tampal stiker bulat kan. Dia ikut lah. Ikut lah. Kalau cikgu tampal kat dinding, ikut dinding lah. Ikut dinding. Botol dekat dinding, kalau cikgu ikut stiker dekat botol, dekat kat botol. Kalau dekat dinding, cikgu jadi kat dinding. Itu konsep stiker. Dah nama pun stiker. Ayat stiker. 261 kilobyte. Macam kecil je mah. Okey, 10M. 10M dah. Mia. Oh, Mia. Okey. Ini bahagian depan. Okey, kita rotatekan. Kita ambil bahagian belakang pula. Buat belong belakang. Ni belong dulu. 180 darjah juga. Kita ambil 180 Tadi ini kosong. Kita ambil belakang dia ialah 180. So kemahiran matematik perlu tinggi di dalam ini. Cikgu tak belajar matematik, jawabnya dia silap lah. Biasa kan kita duk pelik-pelik je kan. Pelik. Sekali kena tulis. Tak pandai nak save. Dia Alma tu nak save mana tu? Okey, so dia dapat jadi globe. So jadi macam bulat, macam bola keranjang pula. Okey. So kalau cikgu nak kecilkan dia, cikgu pergi cari dekat 90 darjah. 90 darjah. Yang ini cikgu tarik tolak. Uruskan. Oh, jadi macam mm. Oh, tapi sengit. Gula-gula mm. Dah hilang dah pula. Aku Ctrl Z. Hilang stiker hari tu. Oh, itu yang paling geram tau. Bapak pusing-pusing tak ada. Okey. Oh, tak cantik. So stiker ni kena buang. Lari ke apa? Lari. Ambil Sebab stiker edit color. Dia bulat dia punya tu. Okey. Buatnya habis. Sengit ni. Tu kata. Betul lah. Masa pusing tadi kot. Masa cikgu Zuli Ctrl Z. Okey. Campur aja. Ambil stiker balik. Kalau salah cikgu undo je. Bukan susah pun. Salah lagi delete Salah lagi delete je. Buat baru. Okay, haram gelap ke aku. Okey. Pusing. 80. Stiker. Bulat. Masukkan. Dia tak boleh tak gerik ke belakang ni? Tak nampak? Tak ada. Tak ada kan? Dia baru lagi. Program ni baru 2 tahun. Dia tak ada perubahan banyak. Mungkin masa akan datang tu mungkin lagi compact lah. Sekarang ni dia buat simple je. Okey, dah siap dah kita punya 3D. Gede. So, cikgu boleh pergi dekat Mixreality. Cikgu Arma kata nak besar. Sebenarnya boleh nak besar.
Canvas ni besarkan dulu. cikgu besarkan lah. Ni 2000 lah. Cikgu ambil lah 20,000. Tengok apa 2000 jadi. kali 2000 besar dah. 40,000 lah. 4000 tu. 40,000 tu ke? 40,000 darat. Wah, nanti kecil pula. Invalid. Invalid juga. Ni log log aspect ratio. Paling-paling pun separuh tu je. Aku mesti ada 40,000. Dia punya panjang macam rumah panjang. Okay, image should be this size. Ambil kau. Lonjong. Canvas dia ni 10,000. Patutlah. Buat segi part sama lah. Sebab dia bila kita masuk dalam PowerPoint tu dia ada efek tak? Dia file dia besar. Yelah. Sebab tak ada lah pecah sangat. Sebab aku buat ni kecil je ni. Tak besar sangat ni. Nah, Yang standard sebab ratio dia tak masa aku daripada sini, daripada Paint 3D ni tak besar sangat pun. okey. Lagi satu cara, cikgu pergi kat menu ni, menu atas belah kiri ni, pergi save as, pergi ambil 3D model. Ni yang bantal. Bantal ni. Dia punya save lama. Berat. Correct. 1.13 bat megabyte. Yang ini 651. So beza Yang ini 600 lebih, ni 1 lebih megabyte. Sama je pun. Itu kata tadi. Dia ada efek lah. Tapi file dia besar. Sebenarnya file ni lebih besar. File ni lebih besar. Size file dia lebih besar. Ni lah Candy. 1.13. Yang ini bulat juga tapi 651 KB. So yang ini lebih besar lah. So aku ambil yang biasa, lock balik. Bukan aku lupa. Okey, ni bantal. Logo bantal yang pertama. Jeng jeng jeng. Pergi dekat design table. Tukar sikit dia punya timing, pendekkan sikit 10 second. Okey, satu start with previous. Add animation. Ambil jump and turn. Okey. Tekan start with previous. Yang ni tolak tengah-tengah sikit. Bagi panjang sikit. Okey, yang ni kecilkan sikit. Dan bagi ruang untuk bernafas. Okey, kalau kita play. Ruang melompat Ruang untuk melompat. Niau sambil melompat. Ya, gedug. Kalau nak ubah sikit 3D model ni. Ni gabungan dua lah ni. Ni. Okey. Cantik. Ya, cantik. Cantik. Pusing. Turn. Ya, melompat. Sama-sama pusing. Wow. Ni Candy. Okey.
Ramai tak ada Saya tengok pun hari. tak tahu kenapa jadi tak siap cikgu. Sebab saya punya tak pernah tak siap. Kalau cikgu tengok tak siap, elok je. Bila dah save logo nampak pecah. Itulah saya pun tak Save, nampak save. mana. Aku tak tahu dia save macam mana. Saya rasa ni kot gambar kita yang asal. Apa ni? Stiker tu. Takut stiker tu kecil. Tu stiker asal dia kecil kan. Walaupun kata Boleh gambar jadi. besar kan. Gambar besar, stiker kecil. Saya takut tu kot. Kemungkinan besar je. Okey, so sekarang ni kita nak ambil pula yang bentuk petak. Ya. Okey, bentuk petak ni pun senang juga kalau nak buat bentuk bantal. Tapi yang ini cikgu kena lukis. Okey, cara nak lukis dia, cikgu pergi kat 3D Shape. Dekat atas 3D doodle ni, dia ada 3 piping, pipe, yang ini soft edge ni. Kita ambil soft edge ni. Okey, lepas tu cikgu lukis lah. Sebabkan dia petak, so senang lah cikgu nak lukis. Letak betul-betul dekat tengah hujung ni, betulkan dia. Okey dah, nampak dah. Okey, cari hujung. Hujung. Okey. Kat mana? Okey, jumpa dah. Tarik ke bawah. Okey, klik. Ambil gambar pula. Klik. Yes. Mana mouse aku? Hilang. Lari terus. Yang skeping tu je. Yang skeping tu okey je. Sharp macam masal. Baik. Keping apa pula? Aku dah salah klik kat sini lah. Kalau jadi salah klik je ni masalah je. Memang Jadi, dia tak boleh tak boleh. one step before tak boleh Memang Haram. terus start daripada awal. Terus tak ada awal balik. Aduh. Haram. Dia kena start pada awal. Deng. Banyak pula efek dia. Sebab komputer aku jadi berat dengan tiba-tiba dia bengong sekejap. Oh itu yang tutup cam tu? Aku tak pakai OBS pun hari ni. Oh. Tak banyak sangat buka. PowerPoint dengan 3D je lah. Tapi Terus Simbiat yang tarik. Simbiat tarik kuat. Simbiat tarik kuat. Ada deh. Okey, buat balik. Point 1. Yang ni kena jauh sikit. Yang ni kena jauh sikit cikgu. Point 3. Masih baik petak. Kalau petak senang lah. Aduh. Okey, siap. Cukup batal. Jadilah bantal. Bantal. Kalau petak jadi bantal yang cantik lah. Bantal ni bantal ni betul bantal ni. Cikgu Wan. Okey, ambil stiker. Cikgu Fatimah tak ada butang background transparent. Bukan Alamak. Office 365 ke? Tukar warna sikit. Dia ada warna putih. Oh sebab logo dia ada. Tapi kan, kalau cikgu warna putih macam ni, sebenarnya cikgu nak bajet kat atas ni susah tau. So, cara saya pergi kat canvas atas ni. Crop tu. Saya pergi kat canvas. Saya offkan show canvas ni. So, canvas ni hilang. Tinggal bantal je terapung. Bantal tu sudah terapung. Canvas tu sudah hilang. Canvas tak penting pun. Mula-mula tak ada je kan. Kita nak agak-agak kita punya tu. Agak-agak je. Nak tengok dia punya tu. So letaklah cikgu punya logo. Walah.
Kembali dulu bantal dia. Okey. Depan, bantal depan, kita ambil bantal belakang pula. Bantal lah petak. Apa dia? Betul-betul Kita bantal ni ambil ada. ni, Balikkan. Kenapa kena terbalik? Kalau tak terbalik, Tak je. Ikut suka hati. Tak ada balik pun tak apa. kalau nampak terbalik akan nampak terbalik lah kan? Kalau tak balik kalau kita nak balik, dia akan dapat balik. Macam kita buat kat PowerPoint tu lah. Kita tak buat apa-apa kan. Dia yang belakang kan nampak terbalik kan? Yes. Okey. Mantap. So kalau kat tepi ni cikgu nak warnakan boleh, nak tinggalkan putih je ataupun tak apa, tak ada masalah pun. Nampak macam kena Macam jahit sikit. jahitan. Macam jahitan. Cikgu nak warnakan, cikgu boleh warnakan, tak ada masalah pun. Kalau rasa nak warnakan, warnakanlah. Pergi dekat brush, ambil marker. Warna merah tu. Penuhkan merah. Merah lain tu bang. Sudah. Tak Ambil apa. merah dia. Ni Aisyah tu anak dia tu mah. Dia Dunia Aisyah, sila perkenalkan nama sebenar. Jangan biarkan kawan-kawan keliru. Mana nak tahu. Aduh. Cikgu nak cikgu warna elok lah. Contoh. Bawah pun buat warna tu. Buat cat. Malas aku, lambat. Contoh cikgu. Bawah tak nampak mana. Okey. Reset balik. Pintri. Dah sengit dah. Betulkan balik. Nanti korang, kalau cikgu tak betulkan, nanti korang dia akan jadi masalah lah. Abang CJ. Abang CJ, where are you Abang CJ? Rumit. Tok Rumit mana bye. Rasa ini konsep 3D yang paling simple ni. 3D paling simple. Macam mana Paling kita nak simple. buat? Kalau nak banding dengan AI, After Effects, Premiere. Cikgu nak pakai Blender ke apa kan. Lagi Sadaqahul kan? Azim. Lagi Sadaqahul Azim lah. Okey, dah siap. Mixerity. Setelah aku balik. Setelah aku buka balik. Kamera. Environment lighting. Lupa tukar ini. Tegang sikit. Tukar sikit. Save as. Dah bodoh kan? Aku baru makan juga tadi. Nak buat donat. Anak dah memanggil. Kenapa bila pakai stiker logo pecah? Bukan logo tu cikgu. Saya rasa cikgu punya stiker tu. Cikgu punya logo asal dia tu pecah. Logo asal tu. Logo asal kecil. Okey. Alamak, balik cikgu Wan. Cikgu Wan mana ni? Cikgu Wan mana? Allahuakbar. Size stiker tu kot. Yalah. Size kita punya logo tu. Logo asal kita tu tu. Logo asal kita tu mungkin pecah. Kalau cikgu ambil yang kecil, dia akan jadi kecil. Dia akan jadi pecah lah. Sebab dia konsep bila kita besarkan tu, dia panggil digital tau. Digital zoom. Bukan optical. Kalau kamera tu kita optical. Kita zoomkan dia. Ni dia digital, dia jadi macam tu. Okey. So siap. So 3 logo, Syaiz, logo bantal dengan logo bulat dengan petak. So sebenarnya dah kita punya kelas pun dah tamat sampai di sini. Donat gebu, saya serius. Okey, kalau yang donat ni saya minta maaf lah sebab dia nak buat donat susah.
Donat Kita guna yang nak tadi. buat donat kena pakai kena Kan ada pakai bentuk yang bawah tu. ni, donat. Donat ni atau donat ni? Cuma tengok pada stiker kita tu pula lah. Tapi stiker nak letak kat mana lah masalahnya? Itulah. Jadi satu masalah pula. Stiker tu dia donat juga. Dia round juga. Kalau dia stiker tu round okey lah. Aku senang cakap. Kalau aku buat bulat je, dalam letak je, dalam tak gilah donat tu. Ada, cuba cikgu Suli tarik satu stiker. Dia tutup kan. Dia detect yang merah tu je kan. Dia titik yang merah je. Maknanya stiker tu kena gitu juga lah. Stiker tu kena bentuk donat juga. Masak. Ni tak boleh nak letak dalam ni. Ni masuk dalam ni jadi macam tu. Kalau penuh kan? Dia lah masuk, lepas tu besar. Masuk tadi. Tak masuk lagi tu. Tadi. Tak masuk lagi. Tadi Suli tarik sikit. Okey. Besarkan? Besar. Tak boleh. Rumit juga. Dia tak detect. Rumit. Tuan Sadiq Silgaraga. Sepak raga. Saya sepak raga. Okey. Baru habis raptai tadi. Mereka bagi aku watak itu Tuan Sadiq sepak raga. Janam. Dia orang aswara ke apa? Stiker saya bawah tu bulat. Atas tu donat. Atas tu donat jam randit. Samalah Dia kita. begini, Mak. Saya logo Pak Malau tu pun bukan bentuk masuk. sangat. Ya, kena trace. Kena lukis. Nak masuk. Saya punya logo Pak Malau tu saya kena lukis. Saya kena trace. Masuk. Tapi trace kalau trace buat teliti cantik. Sebab kita nak guna lama kan. Nak guna lama kita trace lah betul-betul. Kita buat betul-betul. Dia sekali jadi okey lah. Jadi sekali tu boleh pakai bila-bila dah. Masalah. Kecuali tukar logo. Itulah rajin benar nak setahun sekali tukar logo. Senang buat bulat. Pakat nak buat bulat belakang dah lah lagu. Bulat cetak senang. Pasang lagu sikit lah. Bunyi sepi ni. Okey. Lepas ni memang saya akan remove private kan dia punya kelas ni. So harap take note, dah salin. Okey. Jangan rekod saja. Rekod aku dapat tahu siap korang. Aku takkan buat kelas sampai bila-bila. Okey. So jangan risau. Cuba Arma masuk. Kena rajin-rajin. Cuba Arma masuk. Okey, Assalamualaikum. Salam. Share screen. Suara kat YouTube tutup. Cuba Arma tutup suara kat YouTube. Sorry, lupa. Okey. Ingat duk macam ni. Ya, aku start sharing je. Okey. Cikgu Arma share pula. Share. Nak tengok apa kejadian. Dia ada loceng dia macam jam randik sebetul. Atas tu kena draw lah. Arma kena draw tu. Lepas tu yang kalau katalah kat bawah ni kita dah buat shape yang silinder tu kan, kita boleh combine tak yang dengan kita draw tu? Itulah dia tak boleh combine. Macam mana? Awak kena lukis sesuatu tu tulis. Lukis tu pula. Sebab software pun dia bagi percuma kat kita, tak payah beli apa-apa dalam window dah. Software memang ada dalam window dah. Tak payah mana tu. Ya. Sebab macam ni kira trace dah lah ni. Cuma sebelah dalam ni macam mana saya nak bagi dia jadi lubang kat dalam ni? Yang ilmu dia tu ni, kalau logo macam kau ni paling mudah kau guna cara yang mula sekali kau ajar. Dia tak ada gemuk, dia tak ada apa, dia sekeping seketul tapi boleh pusing. Boleh lompat-lompat boleh lah. Naklah gemuk. Kan kalau tepek nampak tu Mai. Kau tak nampak? Maksudnya? Kalau tepek nampak tak logo tu? Nampak ke? Nampak dia jadi nampak background tu lah, belakang tu background. Boleh buang. Putih tu kan? Contoh mana tadi? Besarkan je lah. Allah.
Bila kita Romi, masuk Romi. ke dia jadi ada kat Romi, dalam tu. ini soalan luar sikit ni. Romi. Kena. Okay, dekat dalam StreamYard tu yang kita upload video tu boleh ubah kedudukan tak? Ke tak boleh ubah dah? Video mana? Video yang dekat brand kan ada video kita upload kan. Boleh ubah tak? Video klip. Video klip. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dah. Boleh dia So, maknanya Dia akan delete masuk yang baru. Dia masuk baru bagi je susun elok lah. Buat baru. Buat. Tak boleh. Aku kena delete, aku upload lain. Okey. Masalah sekarang ni. Okey. Kau yang tu kau kena ambil warna putih. Kat mana? Yang belakang ni? Yang dia belakang. punya background tadi Background Ni. pilih colour select warna putih. Ni warna putih. Sorry. Putih. Okey, tutup canvas dulu. Klik canvas. Mana canvas tadi Besarkan je lah yang print 3D ni, yang kau nak tengok kecil-kecil sangat ni kenapa? Sorry. Canvas. Ada. Aku ingat kena zoom tak ni. Off kan. Ya Allah. Off kan. Off Okey, ambil stiker balik. So, masuk balik stiker Okay. Masukkan. Okay. Dia nak juga detail. Sebab tu kata kena ngadak tu guru. Kau dia kena ngadak tu guru. Itulah kena Kalau ngadak tidak tu. iseng. Kalau tidak iseng nanti. Macam pepek Cuma ni dia laki dia warna putih Tak apalah tu, okey dah tu warna putih asalkan ada. Dia nak jogok cakuk jam randik tu. Dia tak boleh nak pergi. No, susah buat ni. Aduh, okey. Thank you Cikgu Zuli. Bolehlah ni. Alright. Okey. Buat belakang pula. Cikgu Zuli. Ya. Happy birthday. Happy birthday. Belated Happy blended. Okay, thank you. Soal lagi. Alright. Okay, so sampai sini je kot kita punya kelas hari ni. Aku malas nak lama-lama sebab ni nak buat logo je. So kita jumpa lagi lah kot kelas santai lain kalau ada, insyaAllah kalau aku rajin. Atau macam dah malas nak buat dah selama ni. Orang nak tengok, yang tengok pun 50 orang kan. Yang terakhir untuk bulan ni. Bukan bulan ni, Ini unlisted ni untuk semua ke target je ni? Delete apa ni? Depan ni delete. Private. Okey dah tu. Maknanya pada saya ini konsep yang paling senang. Software paling senang. Konsep 3D yang selama ni kita nak buat kan. Kita tengok orang buat, contoh kita tengok Mutasim buat pusing-pusing macam mana buat AI kan. Dengan file besar, dengan apa. Itulah gala-gala yang kita duk pening. Guna Photoshop pun susah juga. Photoshop pun susah kan. So dengan adanya Paint 3D dan powernya PowerPoint. Aku dapatlah menghasilkan macam gini. So itu saja kot kita punya. Kita tak nak panjang-panjang. So kita jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye. Aku end broadcast tanpa iklan.